Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jimutusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah putusan tahniah bersempena dengan National Foundation Day Republik Korea. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah putusan tahniah sempena dengan Day of German Unity. ...305 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Yoon Suk Yeol, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persekutuan Jerman. Dan Tuan Yang Terutama Olaf Scholz, Chancellor Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan serta Rakyat Republik Persekutuan Jerman sempena dengan Day of German Unity. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan sedikit peningkatan dengan kadar purata harian kes pada minggu lepas ialah 268 kes sehari berbanding 210 kes sehari pada minggu sebelumnya. Sebanyak 45,365 keputusan ujian ART telah dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa 1 minggu dengan 4.1% daripadanya adalah positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menyatakan tidak ada kes di dalam kategori 4 dan 5 iaitu kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dan memerlukan bantuan oksigen. Sehingga 2 Oktober, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 78.5% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 10.5% juga telah mendapatkan dos keempat. Satu kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Sebanyak 305 kes baru telah dilaporkan, iaitu 304 hasil ujian ART dan satu kes adalah hasil dari 110 ujian makmal RT-PCR. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga memaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam akan menjalankan kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan kali ketiga. Kaji selidik bertujuan untuk memastikan kelaziman dan tren penyakit-penyakit tidak berjangkit serta faktor-faktor risikonya dalam kalangan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, khususnya faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan pemakanan. Kaji selidik ini mengandungi 2 fasa, yang mana fasa pertama akan bermula pada Oktober 2022 hingga Januari 2023 dan akan memfokus kepada faktor-faktor risiko umum di kalangan orang dewasa yang berumur di antara 18 hingga 69 tahun.
Sementara itu, fasa kedua yang akan dilakukan pada bulan Februari hingga Mei 2023 akan menyasarkan isu-isu berkaitan dengan kesihatan kanak-kanak dan wanita mengandung. Bagi kedua-dua fasa ini, penyelidik terlatih akan mengunjungi rumah-rumah yang terpilih di keempat-empat daerah untuk menemu bual ahli keluarga yang terpilih dan menjalankan pemeriksaan tertentu. Orang ramai yang terpilih adalah dipohonkan untuk memberikan kerjasama bagi menjayakan kaji selidik ini, yang diharap akan dapat membantu Kementerian Kesihatan menilai keberkesanan strategi-strategi dan program-program kesihatan yang disediakan di negara ini, khususnya dalam usaha pihak kerajaan mencegah kematian pramatang akibat penyakit-penyakit tidak berjangkit, iaitu NCD. Pada monsun peralihan di negara Brunei Darussalam, kejadian hujan ribut petir makin kerap berlaku pada waktu petang dan malam. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan kini sudah berusia 52 tahun. Bersempena dengan memperingati sambutan tersebut, petang tadi diadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Nak Damit dan almarhum Duli Antara Mak Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Awang Muhammad Arif bin Haji Johari, Pegawai Hal Ehwal Masjid Al-Muhtadibillah, Sungai Kebun. Laungan dikir terus bergema di semua masjid dan surau serta balai ibadah di seluruh negara bagi memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semalam, rombongan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengadakan majlis seumpamanya di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Acara diteruskan dengan bacaan dikir Assalamualaikum dan dikir Bisyahrin. Sementara itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di dalamnya juga mengadakan majlis yang sama. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid Kampung Labu Estate, Mukim Labu, Temburong. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Antara pengisian majlis, sembahyang fardu asar berjemaah dengan disusuli dikir dan diakhiri dengan doa peliharakan Sultan dan negara dan doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Pelan strategik Majlis Sastra Asia Tenggara MASTRA dan pengurusan program MASTRA serta perkembangan kesusastraan setiap negara anggota MASTRA antara agenda yang akan dibincangkan semasa sidang ke-26 MASTRA dan rangkaian kegiatan MASTRA iaitu Seminar Antarabangsa Kesusastraan Asia Tenggara, SAKAT dan Forum Penulis Sastrawan Tamu Asuhan MASTRA. Sidang yang bermula hari ini diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Negara Brunei Darussalam menghantar 3 orang perwakilan MASTRA ke persidangan tersebut.
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Sekretariat Mastra Brunei Darussalam diwakili oleh Awang Sueb bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, selaku pengerusi Mastra Brunei Darussalam. Perwakilan negara Brunei Darussalam juga termasuk dua pakar Mastra, Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah dan Awang Muhammad Zefri Arif bin Muhammad Zain Arif dari Universiti Brunei Darussalam. Forum Belia Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Asia Tenggara berfungsi sebagai platform bagi membolehkan belia membincangkan dan membahaskan beberapa isu berkaitan evolusi pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pagi tadi diadakan perasmian forum tersebut di salah sebuah hotel di Kampung Beribi. Forum 3 hari itu dihoskan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam dengan sokongan Persekutuan Antarabangsa Persatuan Bulan Sabit Merah IFRC. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Bahar yang dipertua Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Selaras dengan strategi IFRC 2030, pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah mengutamakan belia sebagai mekanisme penting dan pemimpin masa depan dalam menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Forum disertai oleh 24 belia daripada Asia Tenggara yang antaranya akan membincangkan dan memberikan input mengenai strategi pergerakan semasa IFRC dan memorandum persefahaman ASEAN dan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Negara Brunei Darussalam kini memasuki monsun peralihan pada awal Oktober ini di mana kesan angin tempatan memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi cuaca harian negara kita. Semasa monsun peralihan, negara pada lazimnya mengalami keadaan cuaca cerah pada waktu pagi dan hujan berasingan berlaku di kawasan pesisiran sekitar tengah hari. Manakala hujan dan ribut petir berlaku di kawasan pedalaman pada sebelah petang dan merebak serta menjejaskan kawasan pesisiran dan perairan negara pada waktu malam dan kadangkala berlanjutan sehingga awal pagi keesokan harinya. Keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku bermula petang tadi hingga Ahad 9 Oktober 2022. Keadaan ini adalah disebabkan oleh atmosfera yang lembap di rantau kita dan sekaligus mengalahkan pembentukan awan hujan yang aktif di kawasan negara kita. Hujan dan ribut petir sekali-sekala dijangka berlaku dengan angin kencang boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan ribut petir. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak di paras sedikit di bawah 1 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Keadaan cuaca, iklim dan ramalan jangka panjang bagi monsun peralihan menjadi fokus taklimat cuaca kebangsaan kali ke-17 pagi tadi. Taklimat mengenai peralihan monsun disampaikan oleh Dayang Harnina binti Morani, ahli meteorologi dari Jabatan Meteorologi Brunei Darussalam. Manakala taklimat mengenai pengurusan bencana di Brunei Darussalam disampaikan oleh Awangku Muhammad Naim Syafi bin Pengiran Haji Besman, Pegawai Pengurusan Bencana dari Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan. Taklimat seumpamanya antara lain bagi memudah cara kesiapsiagaan kumpulan pengguna dan orang ramai dalam membuat perancangan dan sebarang tindakan awal dalam menghadapi sebarang keadaan cuaca. Perlunya bagi pihak-pihak berkepentingan untuk bersatu dan menyumbang ke arah mendiagnosis dengan tepat kapasiti negara Brunei Darussalam untuk inovasi digital serta memajukan projek-projek konkret
yang menempatkan negara sebagai pemimpin digital di rantau ini dengan Plan Induk Ekonomi Digital sebagai satu platform dan juga melaksanakan revolusi industri 4.0. Perkara itu dijelaskan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa bengkel penciptaan bersama profil inovasi digital. Menurut Jurutera Muhammad Nazri bin Muhammad Yusof, pihak-pihak berkepentingan juga diingatkan untuk mempertimbangkan agenda Hall of Nation bagi transformasi digital agar usaha ini berjaya. Semasa bengkel tersebut, Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU mengongsikan alat penilaian yang boleh digunakan untuk mengukur kedudukan Brunei dalam kitaran hayat keusahawanan. Pihak-pihak berkepentingan juga mengilhamkan komponen yang diperlukan untuk memastikan mereka dapat merealisasikan wawasan Brunei 2035 dan bersama-sama mengemukakan cadangan yang sesuai untuk pembangunan selanjutnya ekosistem inovasi ICT. Hasil alat penilaian tersebut boleh digunakan secara berkala bagi membolehkan pemantauan status lanskap industri ICT Brunei dan merancang langkah seterusnya. Bengkel diadakan di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan dihadiri oleh beberapa wakil dari agensi-agensi kerajaan, sektor swasta, akademia, rangkaian sokongan keusahawanan, sektor kewangan dan pengusaha. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan mengungkayahkan bengkel metodologi penyelidikan budaya bersempena sambutan Bulan Bahasa 2022. Bengkel selama 5 hari sehingga 6 Oktober ini diadakan di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas dan beberapa buah lokasi penyelidikan di setiap daerah. Pagi tadi, bengkel diteruskan lagi ke Balai Raya Kampung Menengah daerah Temburong dengan penyertaan 40 orang. Bengkel diungkayahkan untuk meningkatkan kemahiran dan teknik penyelidikan khusus dalam bidang kebudayaan agar lebih berkualiti, komprehensif dan berimpak. Dan tentunya untuk pegawai dan kaki tangan sememangnya untuk dalam bidang pekerjaan antaranya untuk meningkatkan kefahaman mereka mengenai bidang penyelidikan ini, dan untuk mahasiswa mungkin mereka boleh menimba pengalaman mengenai penyelidikan ini, bagaimana menjalankan penyelidikan yang lebih mantap. Bengkel dibimbing oleh Profesor Madya Dr. Haji Hashim bin Najib Abdul Hamid. Antara pengisian bengkel, pengenalan dan metodologi penyelidikan kebudayaan, penyediaan kertas cadangan ringkas oleh kumpulan peserta, kajian lapangan amali dan teknik, transkripsi dan pengambilan bahan yang diperlukan. Lembaga Tabung Amanah Pekerja mengisytiharkan dividen simpanan tabung amanah pekerja TAP dan skim persaraan caruman tambahan SCP untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2022 pada kadar 2.50%. Tabung Amanah Pekerja TAP memaklumkan dividen pada tahun kewangan 2021-2022 telah pun dikreditkan ke dalam akaun para ahli TAP dan SCP pada hari Ahad 2 Oktober 2022. Para ahli boleh mendapatkan penyata akaun dengan menggunakan perkhidmatan dalam talian TAP e-Amanah melalui www.tap.com.bn ataupun melalui kios e-info TAP. Bagi maklumat lanjut mengenai penggunaan perkhidmatan dalam talian e-Amanah bagi ahli-ahli TAP, hubungi Pusat Panggilan TAP melalui talian 238-2929 semasa waktu bekerja atau melalui email ask@tap.com.bn. Kasuka FC menang besar 9-0 dalam pertemuan dengan Almeris FA bagi saingan pusingan 16 bola sepak Piala FA Brunei 2022. Perlawanan berlangsung petang kemarin di balapan dan padang kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas.
Kasuka FC menguasai permainan sebaik perlawanan bermula dengan berjaya menyumbang 5 gol pada aksi separuh masa pertama dan 4 gol pada separuh masa kedua. Sementara itu, beberapa lagi perlawanan bagi saingan Piala FA Brunei 2022 turut diadakan. Kota Ranger FC menang dengan berpesta gol 8-1 dalam pertemuan menentang Rimba Star FC. Indra SC pula menang tipis 2-1 ke atas IKLSMB 5 FC. Manakala MSABDB menewaskan aksi bersatu dengan keputusan 1 gol tanpa balas.